Malaysia Melaka FM 102.3 itu dia tadi daripada paduan suara untuk suara kekasih. Itulah dia. Tapi suara kekasih satu hal lah, tapi suara tetamu saya ni lagi dahsyat ni. Jadi kerana kita akan bersama dalam agensi dan anda bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka dan bersama bukan dengan calang-calang orang. Orang yang paling atas sekali, orang yang penting dalam Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka iaitu Datuk Saroni Judi pada hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baik ni hari tu Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dah biasa cakap, dah biasa kat Melaka FM InsyaAllah. Okey Datuk, saya rasa kan kepada pendengar Radio Malaysia Melaka FM, Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka tak perlu diperkenalkan lagi. Orang dah pun tahu, dah pun berada di statusnya yang tersendiri Datuk. Tapi mungkin juga kepada pendengar-pendengar kita yang baru saja bersama dengan kita Datuk, mungkin agaknya ada perkembangan terkini ataupun kisah-kisah tentang pencapaian yang nak dikhabarkan kepada pendengar kita pada hari ini agaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar-pendengar Melaka FM, yang saya difahamkan juga merentas negeri sampai ke sebahagian utara negeri Johor dan juga selatan negeri Sembilan. Jadi Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, kita semua maklum, orang Melaka memang semua dah tahu. Dah tahu betul. Kolej dulunya Kolej Yayasan Melaka, ya, ditubuhkan pada 23 Mac pada tahun 1997. Yang merasmikan pun bukan calang-calang orang. Pada masa itu yang merasmikan Yang Berhormat Datuk Seri Najib, Menteri Pendidikan. Sekarang dah tentulah dia yang amat berhormat, ya, Perdana Menteri kita yang kita kasihi, ya. Jadi 23 Mac yang akan datang ini kita genaplah 18 tahun di dalam pasaran ni kira. Ya, tentunya kalau 18 tahun ni maknanya pelajar-pelajar kita pun yang nak masuk ke universiti lepasan SPM ni pun berumur 18 tahun. Benar. Seumur ya, mereka yang nak masuk ke Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka sekarang. Jadi kepada pendengar-pendengar Kolej Yayasan Melaka, saya mengambil alih 7 tahun yang lepas. 7 tahun ni. Lepas daripada 7 tahun masa mula-mula saya datang dulu, nama dia Kolej Yayasan Melaka, saya buat rebranding. Rebranding menjadi Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Itulah yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu. Dan juga dia punya singkatannya dalam bahasa Inggeris dipanggil ICYM, International College of Yayasan Melaka. Kalau orang Melaka tahu sangatlah dia punya landmark, ada kapal terbang Boeing. Satu-satunya. Itu waktu dia datang kemarin tu, 3-4 tahun yang lepas, kita bawa dengan low loader 90 tayar datang, 2 biji. Ya, semua surat khabar dia fokuskan bahawa Boeing 737 datang ke Melaka. Menampilkan itu. Menampilkan. Pertama kalilah Boeing 737 ya 200 ya masuk melalui Alur Gajah, bayar tol kan. Itu dia. Tapi sekarang lagi nampak tu Jadi sekarang nampaknya tempat tu pun ya dah buat pembangunan jejantas. Bertambah teranglah tempat tu. Jadi insya-Allah dalam waktu terdekat ni kita akan baiki, akan cat menggunakan color ataupun warna korporat kita. Ya, nampaklah nanti gambar Boeing itu ada gambar Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. InsyaAllah menjadi landmark kepada Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Lalu aja masuk Melaka, keluar Melaka orang akan nampak. Ya, orang akan nampak. Jadi mungkin kenapa tiba-tiba Kolej Yayasan Melaka gambar kapal terbang? Kenapa ini, itu? Kenapa lah ada muskil juga ni. Ada muskil pula ni. Sebenarnya yang sebelah, kalau kita masuk ya, naik ke bangunan saya itu ya. Ini di Bukit Sebuko ya. Jadi orang Melaka kenal lah Bukit Sebuko mana. Ya. Jadi kalau kita naik sebelah kanan tu kita nampak kapal terbang, sebelah kirinya sebenarnya ada 2 lagi kapal terbang yang boleh diterbangkan, 2 biji. Kisahnya tu. Jadi sebenarnya kapal terbang ada 3 biji. Ada 3 di situ. Di situ. Ya, yang itu Boeing 737-200, yang sebelah kirinya ialah kapal terbang kecil, 150B, ya, Eagle. Jadi kerana apa? Kerana kolej ni memang saya menjadi baby lah ya. Saya rasa adalah program-program yang menjurus kepada mengeluarkan mereka yang dalam bidang penyelenggaraan pesawat kapal terbang. Pengkhususan di situ. Pengkhususan ya akan diperkenalkan. Kalau nak menjadi engineer kapal terbang, bukannya pilot ya. Kalau pilot pergi ke tempat lain di Melaka. Benar. Jadi ini ialah penyelenggaraan. Jadi masyarakat mungkin agak keliru bila kita cakap aviation, penerbangan tu mesti pilot. Pilot ni satu kapal terbang
Cuma satu orang pilot je. Selagi dia tak bencin, tunggulah dia. Dia nak jadi pilot. Bila tunggu bencin? Sekarang waktu bencin makin lama makin naik. Jadi yang dapat lesen ni tunggu je lah. Lama lagi nak lama lagi. Tapi ya, saya nak kongsi maklumat dengan pendengar semuanya. Bidang ini di dalam blueprint, national blueprint, Kerajaan Malaysia harus mengadakan 25,000 engineer dalam penyelenggaraan pesawat kapal terbang pada sebelum 2020. Sebelum 2020? Ya. Satu pasaran kerja yang boleh tahan masa itu. Sangat-sangat besar dan tidak boleh, tidak ada satu agensi yang boleh menyediakan sebanyak ini. Dan banyak pelajar-pelajar kita dihantar pergi luar negara, khususnya di United Kingdom untuk mendapat kemahiran dalam bidang ini. Kita tahu kalau nak kapal terbang ni, kalau sebelum pilot tu berani nak terbangkan kapal terbang ni, engineer mesti kena tanda tangan. Meluluskan untuk kapal terbang ni dinaikkan. Kalau tidak, pilot pun tak boleh buat apa. Pilot pun tak boleh buat apa. Kemudian sebelum engineer ni mengesahkan bahawa kapal terbang ni boleh naik, dia dikawal, dibantu oleh 10 orang technician yang menjaga seorang engineer. Dia cek sana, cek sini, cek sana, laporkan kepada engineer, engineer tanda tangan, barulah pilot boleh terbangkan. Jadi di dalam Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka ni, kita mengeluarkan technician dan juga engineer sebelum kapal terbang ni boleh diterbangkan. Kapal terbang bila dah datang ke Malaysia, baik kapal terbang mana pun, tak kira daripada mana pun, dia harus diselenggara. Benar. Cuba bayangkan dia punya peluang pekerjaan yang ada di situ. Cukup luas sana tu. Dia ada pilot ke, tak ada pilot ke, bila datang pergi lapangan terbang, memang kita kena selenggara. Jadi itulah bila buka saja KLIA 2 untuk pengetahuannya, begitu ramai keperluan untuk menyelenggara pesawat kapal terbang di situ. Inilah sebab itu saya boleh kata siapa yang masuk dalam industri pesawat kapal terbang ni, habis dia kerja, kita pun dah tahu daripada sejarah kita, belum habis kerja pun dah diminta untuk bekerja dengan industri. Dah diambil. Sampai dia kata, saya tak nak habiskanlah saya punya engineer lama sangat. Pasal sekarang belum jadi engineer pun dah dapat kerja. Sampai begitu sekali. Ini yang program berimpak tinggi sebenarnya. Ini yang berimpak tinggi. Jadi mungkin pendengar tidak maklum bahawa sama dalam istilah negara orang putih ni, mungkin dalam bulan 6, bulan 7, British Airways BA dah lama tak terbang ke Kuala Lumpur. Benar. Akan mula terbang balik ke Kuala Lumpur. Akan kembali. Ya. Jadi saya pun baru balik daripada UK, dapatlah maklumat-maklumat ni daripada mereka, bahawa kapal terbang British Airways akan turun balik ke Kuala Lumpur. Jadi siapa yang nak selenggarakan? Ada pilotnya. Benar. Tapi yang nak menyelenggarakan, kamilah Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka yang menawarkan program yang sebegini. Di situlah KYM menyediakan program seperti ini khusus untuk pelajar-pelajar kita ni. Khusus untuk pelajar-pelajar anak Melaka, jangan ketinggalan. Kerana Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Rugi kalau anak Melaka sendiri tak ambil kesempatan yang ada ni tu. Dah pasti. Don't mess, satu hal. Tetapi peluang untuk menjadi jurutera pesawat kapal terbang harus kita rebut. Khususnya anak Melaka. Yang Bahawa Mak Ketua Menteri selalunya mengingatkan saya, jangan jadi rumah api, dia kata. Memberi peluang kepada orang lain tetapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Masyarakat setempat itu tertinggal. Hari ini saya nak menjemput dengan suka reda, dengan suka hatinya menjemput mereka di sekeliling Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, khususnya anak-anak negeri Melaka, supaya rebut peluang ini, kerana program ini direka, dicipta khusus untuk mereka yang boleh belajar, boleh buat pinjaman, dan ditaja penuh untuk pelajar-pelajar Bumi Putra. Ditaja penuh. Semua disediakan. 100,000 lebih disediakan oleh pihak MARA. Dapat lagi duit poket sehingga RM535 sebulan. Belajar je. Habiskan je, dapat lesen. 2 tahun setengah dengan kami. Kemudian 2 tahun dengan syarikat rakan kongsi
di luar sana sekarang ni dengan Firefly, dengan MAS, ya, dengan AirAsia. Lepas 2 tahun di sana, dia akan menjalani program on-job training, ya, seperti kalau doktor, housemanship lah. Ya, setiap jabatan dia pergi, akan ditandatangani oleh dia punya supervisornya, kemudian kita submit kepada DCA. DCA akan memberi lesen. Jadi maksud tak perlu risau tentang pasal kerja tak payah risau. Dan nak tahu gaji permulaan berapa yang saya tandatangani dengan Firefly? Berapa agaknya sebelum kita rehat ni? Berapa agak tu? RM7,500. Tu dia. RM7,500 tu. RM7,500. Inilah dia, ya. Satu lagi, ya, kita dah buat, ya. Kita dah buat program ni, program License Maintenance Engineer. Ya, itu dipanggil CAT B. Ya, CAT A adalah License Technician. CAT A, ya. Dua-dua tu kita ada juga kursus-kursus jangka pendek. Baru ni saya minta bajet sedikit daripada EPU. Lepas tu disalurkan melalui UPenn. Ya. Dan saya ambil 33 pelatih dalam bidang untuk membuat bodi kapal terbang saja. Dipanggil sheet metal. Sheet metal. Sheet metal. 33. Ya. 33 ni, ya, 6 bulan je dengan saya. Kemudian saya serahkan dengan industri, budak-budak yang lepasan SPM yang tak mau belajar. Semua anak Melaka. Okey. Semuanya anak Melaka. Dan 33 orang ini semuanya telah diambil bekerja oleh syarikat antarabangsa. Yang pertama, Spirit Aerosystem, syarikat Perancis. Yang kedua, Hamilton syarikat Dutch, Belanda. Dan yang ketiga, SMEA, syarikat kongsi di antara Malaysia dengan United Kingdom. Tiga-tiga. Dia datang sini buat interview, 33 orang semua diambil kerja. Dia nak lagi pula tu. Jadi tahun ni saya minta bajet lagi. Ya, saya minta bajet dengan EPU supaya tengok saya dah tunjukkan bukti, ya, impact tinggi, ya, dapat kerja. Mereka yang tak mau belajar, benar. Kita panggil, kita bagi latihan, ya, ada 16 orang engineer dengan saya sekarang ni untuk melatih mereka. Mereka ini cukup berpengalaman. Mereka adalah bekas daripada MAS, bekas daripada syarikat penerbangan, untuk menyediakan latihan modul yang cukup baik, mantap, sehingga diterima oleh industri. Hands on daripada orang di kalangan industri itu sendiri. Yes. Dan satu lagi, baru ini saya melawat pergi ke Ireland, dan saya melawat ke Wales, khusus untuk bidang penyelenggaraan pesawat kapal terbang. College hanya boleh bagi diploma. Kemudian kita bagi lesen. Lesen yang profesional. Ada yang nak degree. Jadi saya ambil degree daripada Ireland. Dan ambil degree daripada Wales. Akan dikendalikan di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Tak payah pergi jauh tu. Tak payah pergi ke sana. Kerana dia pun dekat sana pun sebagai sebuah institusi pengajian tinggi akademik, dia hanya menyediakan program ijazah, degree saja. On job training dia tak buat. Jadi tak boleh jadi engineer juga. Saya nak mereka, nanti saya akan cakap dengan Mara, kerana Mara sentiasa menghantar ke Ireland dan juga kepada Wales dengan biaya satu orang untuk mendapat ijazah dalam bidang ini, biayanya RM500,000. RM500,000, bayangkan. Peluang. Dan dia belum boleh bekerja kerana dia tidak ada on job training. Hands on belum ada. Kena balik, kena cari syarikat. Ya, kalau seorang-seorang cari syarikat tak layan lah. Memang benar. Tetapi saya dengan rakan kongsi, kerana kita ada agreement di antara institusi. Ada MOU-nya tu. Ada MOU, ada agreement. Jadi mereka akan OJT, on job training, bersama dengan ICYM atau Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, untuk membolehkan mereka menjadi engineer yang terlatih. License engineer. Okey tu, kita akan rehat tu. Ini kalau kita cerita ni sergap ni, kejap ni habis ni. Ni macam-macam lagi nak cerita sebenarnya ni. Kejap lagi kita akan bersama semula dengan Datuk Sari Jedi, dan juga kita bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka tentang program-program impak tinggi. Anda dah pun dengar tadi. Datuk cukup semangat tu Kejap lagi kita bersama dengan Datuk sebelah. Radio Malaysia Melaka FM 102.3, insyaAllah mempersonakan hari anda. Radio Malaysia Melaka FM 102.3 yang baru saja bersama Tika, dan juga waktu ini masih lagi kita bersama dalam emergency dan anda hinggalah jam 2.45 nanti insyaAllah, dan bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya sendiri, iaitu Datuk Saroni Judi Tika, dan juga waktu ini dah pun cerita anda tadi, dah pun ketahui antara program-program yang berimpak tinggi. Sebenarnya ada pelbagai lagi program, tapi program berimpak tinggi ni cukup diberi penekanan oleh Datuk sebenarnya. Baik Datuk, mungkin juga untuk pendengar-pendengar kita, saya difahamkan selain daripada penerbangan, industri aeronautik,
yang bawah air pun tu masuk juga sebenarnya tu InsyaAllah. Ini bawahnya Kerana negeri Melaka pun kita dah banyak dengar berita yang diumumkan oleh Ketua Menteri, kita mengadakan pelabuhan-pelabuhan dan salah satu daripada pelabuhan tu adalah pelabuhan Bangkering. Bangkering ni di Kuala Linggi Ini adalah macam petropam tapi dekat laut. Kapal isi minyak. Jadi ini pun saya rasa akan menjadi tumpuan kepada Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka untuk menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk industri ini. Tapi sebelum itu saya suka mengumumkan bahawa Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka sudah mengambil alih satu akademi, akademi oil and gas, di Lumut, di Seri Manjung, Perak. Ini satu-satunya yang ada di negara kita, di Malaysia. Dan kita namakan kolej itu sebagai ICYM Well Zone Oil and Gas Academy. Jadi ini satu lagi bidang yang impact tinggi, adalah menyediakan tenaga yang terlatih di dalam bidang underwater welding, diving, ini riggers, fitters, dalam bidang oil and gas, welding pun ada yang 4G, 6G, ini yang memang betul specialized lah. Pada bulan 4 ni kita akan membuat perasmian. InsyaAllah dekat situ ada dia punya labnya, iaitu macam kolam renang tangki sedalam 30 kaki, aquarium. Lepas tu kita nampak buka rasmikan, kita nampak orang tu, pelajar kita sedang welding di dalam air. Wow, ini betul, itu nampak gambaran dia betul-betul hands on dalam pressurized tank, betul? Dalam pressurized tank, betul. Airnya pun air laut. Betul. Jadi sebelum mereka boleh welding dalam air, kita hantar dulu, kita kerjasama dengan TASDEC Negeri Terengganu, iaitu melalui anak syarikat ataupun pusat latihannya dipanggil IDA, International Diving Academy, di Terengganu, untuk dia dapat diving dulu, supaya dia belajar pandai diving, pandai hidup di dalam air, lesen diving. Barulah dia boleh kita latih dia untuk welding bekerja di bawah air pula. Betul. Jadi industri ini pun sangat besar. Benar. Yang satu-satunya dekat Malaysia yang boleh, kalau kita berjaya ni, insyaAllah pada bulan 4 ni, kita tak perlu lagi nak hantar pekerja-pekerja kita dalam bidang ini untuk sampai ke Filipina, tak perlu jauh-jauh. Kita hantar sajalah dekat sini melalui Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Jadi ini pelajar-pelajar ini daripada pelajar SPM yang kata orang tu sampai hati-hati kering. Orang Kedah. Dia berani daripada dia berani untuk merempit. Lebih baik kita latih dia keberaniannya, disalur murnikan untuk satu kemahiran yang sangat tinggi nilainya. Mungkin mak bapak tak tahu. Mak bapak mungkin kita kena bagi maklumat bahawa negara mundur dulu. Kita dulu bermula dengan negara membangun, mundur membangun. Ketika itu kita mengeluarkan mereka yang duduk di dalam bilik ekon macam ni, nak jadi pegawai, sebagai ketua setiausaha, ketua pengarah, lawyers, engineers, doctors, Itu keperluan ketika itu sebagai sebuah negara membangun. Tapi sekarang ni nak pencen pun dah nak minta naik pula 62 tahun. Lagi lama. Jadi manalah ada peluang lagi kat situ. Jadi apabila negara ni menuju kepada negara maju, sebenarnya keperluan tenaga pekerja adalah di dalam bidang vocational technique. Di dalam vocational technique yang sedang diwar-warkan oleh kementerian. WOKTEC, TVET, ini dalam bidang vocational. Rasionya di negara maju seperti di Jerman, di Perancis 70% dalam bidang technical. 70%. 30% dalam bidang akademik. Tetapi di Malaysia terbalik. Kita 30% vocational, 70% akademik. Sehingga mak bapak kata kalau saya tak dapat IPTA, tak dapat buat lawyer, tak dapat buat doktor, habislah masa depan. Sampai situ je lah. Sebenarnya negara menuju kepada negara maju, bidang teknikal akan menawarkan banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang cukup lumayan. Jadi dengan atas itu kita nampak pergerakan ataupun yang terkini di kementerian
sekolah-sekolah vocational sebanyak 77 buah sekolah vocational telah ditukar menjadi college vocational. Jadi college vocational kemana lepas daripada college vocational ni? Sebab itu saya ingin melontarkan kepada kementerian supaya memikirkan pathway. Budak-budak ni lepas daripada college vocational nak pergi mana? Hala tujunya. Kenapa kita tidak buat satu universiti khusus untuk mereka, Universiti Kemahiran Malaysia. Ya? Di situ dapat berkembang dan memastikan mereka ni dapat tahu ke mana hala tuju nak pergi sebenarnya, Dato'. Betul. Jadi Universiti Kemahiran Malaysia. Itu sebenarnya antara industri yang orang kata semakin negara kita maju ni, lagi banyak industri yang seperti ini. Betul. Jadi Universiti Kemahiran Malaysia, carilah, kita pergilah kepada negara-negara yang maju, negara industri. Apa itu Universiti Kemahiran Malaysia? Budak-budak yang kemahiran. Allah tu maha adil. Dia jadikan manusia itu ada yang kemahirannya, dia memang kecenderungannya dalam bidang akademik. Ada yang kecenderungannya dalam bidang kemahiran tangan. Kelebihannya. Jadi kedua-duanya diperlukan untuk pembangunan sebuah negara. Saling perlu memerlukan. Tidak ada diskriminasi. Yang dalam bidang skill kemahiran tangan ini pun ada dia punya jalurnya sehingga ke PhD dia. Yang akademik pun ada jalurnya sampai ke PhD dia. Dan sama-sama hebat dua-dua ini. Sama saling perlu memerlukan. Tak boleh satu tu berdiri yang seorang ni tak boleh. Betul. Dalam pembangunan sebuah insan, seseorang insan, Allah jadikan IQ dan juga EQ. IQ ini ialah kita punya intelektual. Dan EQ ni adalah kita punya emosi. Siapa yang ditakdirkan IQ-nya tinggi, Allah bagi emosinya rendah. Siapa yang ditakdirkan IQ-nya rendah, emosinya tinggi. Dua-dua pun tak boleh. Kita kena jaga keseimbangan. Siapa yang IQ-nya tinggi, ataupun yang EQ-nya tinggi, emosinya tinggi, penyelesaiannya dengan kekasaran. Penyelesaiannya dengan cara kekasaran, pergaduhan, dengan demonstrasi dan sebagainya. Tetapi kalau yang IQ-nya tinggi, penyelesaiannya hanyalah di mana rundingan. Runding, tak ada penyelesaian. Jadi kedua-duanya kena diseimbangkan. Jadi begitu juga antara akademik dengan kemahiran tangan. Dua-dua kena diseimbangkan. Itu tugas sekolah untuk supaya pelajar-pelajar dapat keseimbangan dari segi pembangunan IQ dengan pembangunan EQ. Apabila keseimbangan ni ada, maka dia menjadilah seorang yang komplit, yang seperti yang dikendaki. Seharus bersama-sama. InsyaAllah. Itu dia. Okey. Maksudnya untuk pelajar-pelajar yang nak bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka ni, tak kira lah akademik mereka bagaimana sekalipun. Bagusnya Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka ni, katalah ada seorang lah datang. Dia apa juga kelulusan SPM-nya, ada benda yang dia nak buat dekat Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Jangan dirisaukan. Datang saja dengan slip. Kita tengok. Kalau dia tak mampu yang akademik, dia pergi yang pertengahan. Tak mampu yang pertengahan, dia pergi dekat kemahiran. Daripada bawah sampai ke atas, semua ada bidang. Dalam bidang kapal terbang, yang nak engineer, dia nak mungkin bagus dalam bidang matematik, physics dan juga bahasa Inggeris. Itu memang dia nak champion lah. Kalau tak, nanti kapal terbang jatuh nanti. Tapi kalau yang tak mampu kat situ, banyak program-program lain. Program dalam bidang tourism, tourism dan juga hotel. Negeri Melaka 25 juta orang datang. Pertumbuhan dalam bidang ini cukup pesat. Benar. Siapa yang nak jaga hotel-hotel kita? Siapa yang nak jaga makanan kita? Food serving. 25 juta orang, 14 juta, 25 juta datang ke Malaysia, 14 juta datang ke negeri Melaka. Cuba bayangkan bidang itu. Pun dah cukup luas. Di Melaka saja tu. Di Melaka saja. Sebab itulah kita ada bidang perhotelan dan juga bidang tourism, dan juga culinary art. Dulu culinary art, sebelum ada master chef, ada apa tu, susah orang nak faham. Memang benar. Dia kata kalau masak-masak ni nak jadi suri rumah. Je ke? Tetapi sekarang ni chef adalah perniagaan. Benar. Jadi sebab itu sekarang popular. Terima kasihlah bidang media penyiaran, dia dah buat program-program yang berbentuk master chef dan sebagainya, menarik minat, supaya orang
ya, orang lebih tahu apa itu sebenarnya chef. Gaji tinggi sebagai chef. Memang benar. Yang penting tahu ke tidak. Ya. Kemudian dalam bidang IT. IT ini bukan setakat IT yang biasa. IT adalah forensik. Ya, cyber security. Tahu tak bahawa sistem kita ni orang boleh hack. Ya, saya buat satu seminar, saya bagi orang yang mengendalikan seminar tu untuk hack sistem ICYM. 5 minit dia hack saya. Dia tahu sistem saya, berapa orang yang belajar, berapa orang yang berhutang, orang ni keputusan semester berapa, ini dia punya keputusannya, dan dia boleh ubah. Tiba-tiba daripada hutang jadi tak hutang, daripada keputusan A jadi keputusan C, tak ke haru biru. Ya, cuba bayangkan kalau seorang doktor, kita pergi ke tempat doktor sekarang, doktor tak pegang pesakit tau. Dia pegang dekat monitor je. Dia tengok gini, yang pegang pesakit pembantu dia. Ya. Doktor tu balik, ya, nanti orang ni duduk dekat ward, besok doktor lain akan sambung. Dia tengok dekat monitor. Yang doktor semalam dia buat apa? Tiba-tiba dah bertukar. Daripada nak potong kaki kanan jadi potong kaki kiri ditulis. Jenuh. Inilah dia ceritanya hacking. Hacking itu. Jadi kita menyediakan latihan dalam bidang ini. Forensik. Ya. Lagi satu yang kesukaan muda-mudi pada ketika ini dalam bidang animasi. Ya, kita salah seorang daripada pelajar kita, ya, bekerja dalam bidang ini sebagai director program Upin Ipin. Siapa yang tak tahu program Upin Ipin? Ya, animatornya, directornya tu adalah bekas pelajar Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Ya, ini bukan setakat dalam industri ini, bukan setakat industri dekat Malaysia. Mereka boleh jual program ini sampai ke Walt Disney. Ya, program dekat Amerika Syarikat. Lagi jual dalam US dollar, lagi mahal. Satu kumpulan pelajar-pelajar kita sekarang ni ada dalam sebuah syarikat, ya, 40 orang, ya, buat program Cartoon Network untuk US. Jadi ini adalah bidang-bidang, ya, bidang-bidang yang kita ketengahkan, ya, dalam bidang penyiaran, ya, dalam bidang media teknologi, ya. Pelajar-pelajar kita merata. Dekat TV Al-Hijrah ada, dekat Astro pun ramai, ya. Semalam segalanya. Semalam saya jumpa makeup artis dekat Astro. Daripada mana? ICYM dia kata. Makeup artis dekat Astro. Ya, wartawan dekat surat khabar bernama, dekat utusan, merata pelajar-pelajar kita. Insya-Allah, ya. Saya pun rasa bersalah kalau saya mengambil pelajar habis daripada belajar, kemudian tak ada kerja. Saya akan rasa bersalah. Orang yang pertama, tak perlu diingatkan pada saya sendiri yang akan sangat-sangat menyesal. Kenapa pelajar saya tak dapat pekerjaan. Ya, jadi insya-Allah kepada pendengar-pendengar di luar sana, ya, Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, kalau tak tahu, pakai Waze sajalah. Ya, senang aja. Di mana Kolej Antarabangsa. Di hujung jari sekarang. Kalau tak pandai Waze, tanyalah anak-anak muda kita macam mana nak masuk Waze. Ya. Jadi tengok dekat situ, jumpalah saya punya staff di situ, ya, bahagian pemasaran ataupun saya punya PRO, ya, tanya apakah program-program yang layak untuk mereka mengikut, ya, kemampuan dan juga minat pelajar-pelajar itu sendiri, ya, tidak akan mengecewakan. InsyaAllah itu yang paling utama yang kita nak, ya, InsyaAllah, ya, kepada mereka yang sedang mencari-cari tempat, ya, jangan lupa Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka adalah pilihan anda. Tu utamanya tu, dengar tu Datuk tadi, dengan tangan yang terbuka tu, ya, menerima. Tapi kalau tak ambil peluang, rugi. Orang Melaka sendiri tu. Saya sendiri, betul. Saya pun rasa kalau orang Melaka sekarang ni, masa saya datang kemarin, ya, waktu 7 tahun dulu, pelajar-pelajar negeri Melaka jatuh nombor 7. Orang Melaka tak kenal Kolej Yayasan Melaka ketika itu. Ya, malah kawan saya daripada Selangor nak datang Kolej Melaka ke Yayasan Melaka, orang Melaka kata, ada lagi ke kolej tu, dia kata. Ketika itu. Pada waktu berbeza gini tu. Setelah 7 tahun, ya, pahit mahung, turun naik, ya, dengan komitmen, ya, 300 orang staff yang saya ada dengan saya cukup berterima kasih kepada mereka semua. Ya, saya tak boleh buat seorang-seorang. Saya sebagai sebuah kapal terbang, saya sebagai pilot duduk dekat kokpit. Takkanlah pilot nak belakang, nak pergi jumpa dengan penumpang, tolong betulkan tali pinggang keledar. Ada pilot kerja tu. Segala arah dia kena buat, Tak boleh. Benar. Tak boleh. Pilot dia tak jumpa dengan penumpang. Ya? Pilot cuma satu ayat je. Kita akan mendarat sebentar lagi. Sila ambil tempat. Dah. Yang lain semua akan tahu apa dia buat. Kalau pilot pergi ke belakang, ini macam mana ini tali pinggang tak? Nanti kapal terbang hilang.
Tak ke mana pergi. Tak ke mana dia perginya. Ya, jadi saya terima kasih dengan saya punya staff semuanya. Ya, jatuh bangun. Sekarang ni pelajar-pelajar Negeri Melaka jatuh nombor 2 daripada nombor 7. Ya, dari segi ramainya bilangan pelajar-pelajar. Seramai 3,500 orang pelajar. InsyaAllah ya tahun ini kita akan start intake ni pada bulan 5 dan seterusnya pada sampai hujung tahun kita mensasarkan ya kita akan mencapai dalam 4,500 ke 5,000 orang pelajar ya untuk anak-anak khususnya anak daripada anak Melaka. Itu yang kita nak Zon Datuk. Terima kasih Tok kerana sudi bersama Tok. Saya rasanya agar dapat muka fikiran terutama bukan saja pelajar-pelajar kita, mak bapak terutama yang sedang mendengar agar dapat meneruskan pelajaran terutamanya di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka Tok. InsyaAllah kalau ada ruang waktu lagi bila kita sama Tok. InsyaAllah. Saya memang berada dekat Melaka dah 7 tahun dah. Macam celik 7 tahun dah Tok Dah 7 tahun. 7 tahun. Baik, terima kasih Tok. InsyaAllah kita akan sama lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, anda baru saja bersama dengan bukan calang-calang orang nombor 1 bab kata beliau tadi, beliau pilot, tapi bersama-sama dengan staf, bersama-sama dengan anak-anak buah berganding bahu untuk menjadikan segala-gala program yang terbaik di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka dan juga menjadi sebagai salah satu kolej yang terbaik di negeri Melaka dan juga di Malaysia ini. InsyaAllah bertemu lagi dalam kita bersama agensi dan anda, dan baru saja selesai bersama dengan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Sarini Judi ketiga dan juga waktu ini 102.3 insyaAllah mempersembahkan hari anda.